Setakat yang kita biasa dengar, bersentuhan suami dan isteri itu membatalkan wuduk. Belajar punya belajar. Terdengar pula hadis sahih yang Nabi SAW pernah mencium isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha lalu mengerjakan salat tanpa memperbaharui wuduk baginda. Mana satu ni? Jom tonton. Fahamkan. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Masalah ini adalah masalah yang membingungkan sebahagian besar masyarakat Islam. Ada yang mengatakan pandangan bahawa batal wuduk bersentuhan suami isteri itu adalah yang paling tepat. Dan tak kurang juga yang melabel bahawa yang mengatakan tidak batal wuduk bagi sentuhan suami isteri itu sebagai pengikut Wahabi. Apakah kebenaran dan fakta berkenaan perkara ini? Secara umum, ada 3 pandangan utama dalam topik ini. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa menyentuh semua wanita itu adalah membatalkan wuduk secara mutlak. Pandangan ini dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, wafat pada tahun 204 Hijrah. Ibn Hazm wafat pada tahun 456 Hijrah. Dan juga sahabat Nabi iaitu Ibn Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijrah. Dan juga Ibn Umar wafat pada tahun 74 Hijrah. Pandangan yang kedua pula mengatakan bahawa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Dan pandangan ini dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah, yakni mazhab Hanafi, wafat pada tahun 150 Hijrah. Muhammad bin Hasan Al-Shaybani wafat pada tahun 189 Hijrah. Taus bin Kaisan wafat pada tahun 100 Hijrah. Al-Hasan Al-Basri wafat pada tahun 110 Hijrah. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah wafat pada tahun 728 Hijrah. Dan juga sahabat Nabi SAW iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wafat pada tahun 68 Hijrah. Manakala pandangan yang ketiga mengatakan bahawa menyentuh wanita itu membatalkan wuduk sekiranya terdapat syahwat. Pandangan ini dipilih oleh Al-Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, wafat pada tahun 179 Hijrah, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, wafat pada tahun 241 Hijrah. Perbezaan pandangan ini berlandaskan kepada dalil Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaa'it أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Sekiranya kalian junub, yakni dalam keadaan berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan sekiranya kalian sakit, yakni tak boleh terkena air, atau dalam musafir, atau salah seorang daripada kalian datang dari tempat buang air, atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak mendapatkan air, yakni untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Ibn Mas'ud dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma menafsirkan bahawa al-lams, yakni sentuhan, tidak merujuk kepada jima', bahkan merangkumi semua jenis sentuhan. Manakala di sisi tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pula, beliau berbeza dengan 2 orang sahabatnya itu, di mana perkataan al-lams, al-mas dan al-mubasyarah bermaksud jima', yakni bersetubuh. Ini bermakna yang membatalkan wuduk itu adalah persetubuhan dan bukannya melalui sentuhan biasa. Dari sudut sokongan bukti dan dalil, pandangan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dilihat lebih kukuh kerana hadis yang jelas di mana Nabi SAW pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha dan terus mendirikan salat. Begitu juga hadis sahih di mana Aisyah radhiyallahu anha menyentuh kaki Nabi SAW dengan telapak tangan beliau ketika baginda SAW sedang salat. Dengan jelas Nabi SAW tidak memperbaharui wuduk baginda. Kita boleh rujuk hadis berkenaan ini dalam Sunan Ibn Majah nombor 502. Juga rujuk Sahih Al-Bukhari bab As-Salah hadis nombor 372 dan 486. Dalam bidang tafsir, pandangan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma lebih didahulukan berbanding tafsiran Ibn Mas'ud dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, memandangkan beliau lebih pakar dalam bidang ini berbanding 2 orang sahabatnya. Konteks ayat dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahawa tayammum
tayammum adalah ganti kepada mandi junub. Dan perkataan lamastumun nisa pada ayat ini lebih sesuai untuk hadas dan bukan hanya menyentuh. Kalau sekadar menyentuh wanita, kenapa perlu wuduk ataupun tayamum sebagai ganti wuduk kan? Tapi lebih tepat ianya adalah jima', kerana jima' yang ini bersetubuh adalah hadas dan perlukan kepada mandi junub ataupun tayamum sebagai ganti. Pilihan pandangan yang mengatakan batal wuduk bersentuhan suami dan isteri maupun berlainan jantina itu adalah lebih berhati-hati dan selamat. Namun, memilih pandangan yang mengatakan tidak batal juga tidaklah menjadikan seseorang itu Wahabi ataupun dikategorikan sebagai menghina para ulama. Bermadhab atau memilih pandangan tertentu adalah atas tujuan keluar dari perselisihan, dan aman dari perselisihan itu adalah sunnah. Dapat sesuatu? Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت